Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali bersama saya, Cikgu Farhan. Dan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan khas. Video ini saya buat untuk murid tahun 1. Okey, kita masih lagi di bawah tajuk besar dia iaitu kesihatan diri dan reproduktif. Dan pada hari ini, fokus kita adalah pada tajuk selamat atau tidak. Okey, jadi murid-murid bolehlah buka buku teks Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan tahun 1 dan sila buka muka surat 67. Saya harap murid-murid telah pun bersedia untuk pembelajaran pada hari ini. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini murid-murid adalah mengetahui situasi untuk berkata tidak. Say no kalau bahasa Inggeris ya. Tidak. Dan kemudian objektif dia adalah memahami perbezaan sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Kita ada 3 jenis sentuhan yang akan murid-murid belajar pada hari ini. Tak faham tak apa, lepas ni saya akan terangkan dan di akhir video ini pastinya murid-murid akan faham tentang perbezaan 3 jenis sentuhan ini, iaitu sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Okay, sekarang murid-murid sila buka buku teks muka surat 67. Murid-murid akan dapati gambar yang berada pada belakang saya ini. Itulah gambar yang terdapat dalam buku teks muka surat 67. Okay, tajuk kita selamat atau tidak. Okay. Situasi yang manakah memerlukan kamu berkata tidak? Mengapa? Itu dia tanya pada murid. Situasi mana satukah murid-murid perlu kata tidak dan kenapa situasi itu murid-murid perlu mengatakan tidak. Dekat sini ada 6 gambar. 6 gambar yang menceritakan 6 situasi yang berbeza. Murid-murid jelas? Okey, ada 6 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap gambar menceritakan situasi yang berbeza. Okay. Sebelum kita pergi kepada gambar ini, kita nak tahu dulu apakah itu sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Okay. Saya harap murid-murid memberikan fokus kepada apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okay. Yang pertama sekali adalah sentuhan selamat. Okay. Sentuhan selamat ialah sentuhan yang dibenarkan. Okay, sentuhan ni boleh maksud dia. Contohnya, sentuhan pada anggota bukan anggota seksual. Okay. Sentuhan selamat ni dia boleh pada seluruh badan kita kecuali pada anggota seksual. Murid-murid tahu anggota seksual? Anggota seksual adalah bahagian tubuh badan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sebagai contohnya, payudara, punggung, bahagian kemaluan murid. Yang lelaki kita panggil zakar, yang perempuan kita panggil faraj. Okey. Sentuhan untuk memeriksa kesihatan oleh doktor, ibu atau bapa, sentuhan biasa oleh keluarga. Ini adalah contoh sentuhan yang selamat. Macam mana kita nak tahu murid-murid sentuhan ini selamat ataupun tidak? Okey, apabila kita mendapat sentuhan tersebut, anda akan berasa selesa, seronok dan selamat. Sebagai contoh, kita lihat pada gambar ini. Okay, ini adalah contoh sentuhan selamat. Doktor sedang memeriksa pesakit. Okay, bila doktor dia periksa pesakit dia, apakah perasaan pesakit tersebut? Dia rasa macam, oh, doktor ni nak tolong sembuhkan saya. Jadi, itu adalah perasaan yang selesa. Sebagai contoh, kamu lihat gambar yang kedua ini adalah gambar ibu dan anak-anak. Okay, apabila ibu kamu memeluk kamu ataupun ayah kamu memeluk kamu dengan penuh kasih sayang, adakah kamu berasa seronok? Kalau ya, kalau ayah kamu tu peluk kamu, kamu rasa selesa dan kamu rasa selamat, itu adalah sentuhan selamat. Jelas? Okey, sekarang kita pergi ke sentuhan tidak selamat dahulu. Okey. Sentuhan tidak selamat bermaksud
sentuhan yang membuatkan kita berasa marah, sedih atau keliru. Sebagai contoh, sentuhan tidak selamat dilakukan oleh orang yang berniat tidak baik serta berlainan jantina. Ini kebiasaannya. Tetapi untuk masa sekarang ni, yang sama jantina pun ada juga sentuhan tidak selamat dia. Okey, apabila menerima sentuhan ni, murid-murid akan rasa, kenapa dia sentuh aku macam ni? Keliru. Ataupun murid-murid akan rasa sedih. Murid-murid suka tidak ada orang tiba-tiba raba murid? Maksudnya dia pegang tubuh badan murid dengan tanpa kerelaan murid. Suka tidak? Tidak kan? Jadi murid akan berasa sedih ataupun marah. Okey, apabila murid rasa macam tu, itu adalah sentuhan tidak selamat. Kebiasaannya murid-murid, sentuhan tidak selamat ini dilakukan oleh orang yang mempunyai niat yang tidak baik. Niat yang macam mana tu? Mungkin dia ingin mengambil kesempatan ataupun dia mempunyai niat untuk menculik kamu ke. Mula-mula dia nak pegang kamu. Dia pegang kamu dah rasa tak selesa kan? Kemudian dia tarik kamu, itu adalah sentuhan tidak selamat. Mungkin dia ingin menculik murid-murid. Bahaya tau. Kes culik ni, nanti tak berjumpa murid dengan keluarga murid lagi. Okey, kemudian kita lihat kepada sentuhan tidak selesa. Kita ada 3 sentuhan saja yang akan kita belajar pada hari ini. Sentuhan tidak selesa ialah sentuhan selamat tetapi membuatkan kita berasa tidak selesa. Contohnya, sentuhan yang berlebihan. Okay. Mungkin penerangan ini terlalu ringkas. Saya bagi situasi kepada murid-murid. Okay. Ketika murid-murid, sebagai contoh situasi dia adalah murid-murid berjumpa dengan kawan di sekolah. Yang sama jantina. Betul kawan kamu tu tarik kamu, dia peluk kamu. Dia peluk dengan kuat-kuat. Adakah murid-murid berasa selesa? Tak kan? Jadi itu adalah sentuhan tidak selesa. Ia adalah sentuhan yang selamat tetapi tidak selesa. Okey, jadi kita telah pun mendapat penjelasan tentang sentuhan selamat, sentuhan tidak selesa dan sentuhan tidak selamat. Kita lihat kepada buku teks. Tadi kita ada 6 gambar yang menceritakan 6 situasi yang berbeza. Mari kita sama-sama kenal pasti sentuhan itu sentuhan selamat ataupun tidak selamat ataupun tidak selesa. Okey, gambar yang pertama. Kita lihat. Gambar yang pertama saya besarkan. Okey. Okey, gambar pertama ni kita lihat ada seorang satu orang dewasa dan satu kanak-kanak lelaki. Okey, orang dewasa ni tengok muka dia tu. Muka dia muka baik ke muka jahat? Nampak macam muka yang mempunyai misteri kan. Dan kita tengok muka budak lelaki ni. Muka dia macam muka was-was, keliru ataupun tidak selesa. Okey, jadi kita lihat tangan dia ni. Tangan dia dah pegang pada bahu budak tu. Kemudian tangan satu lagi dia pegang dekat bahagian peha ataupun mungkin bahagian kemaluan tu mungkin dia pegang. Jadi itu adalah sentuhan selamat, tidak selamat ataupun tidak selesa. Okey, ia adalah sentuhan tidak selamat. Sebab itu dekat atas ni dia berwarna merah seperti yang dekat lampu isyarat di dalam buku teks murid-murid. Okey. Situasi yang kedua. Kita lihat gambar nombor 2. Okey. Gambar ini cerita dia adalah doktor sedang periksa pesakit. Doktor lelaki ada sedang periksa seorang budak perempuan. Jadi sentuhan ni sentuhan selamat, tidak selamat atau tidak selesa murid-murid? Kalau doktor tu dia sentuh-sentuh kamu, boleh tidak? Okey, jawapan dia, sentuhan ini adalah sentuhan selamat. Kenapa? Kita lihat kembali pada maksud sentuhan selamat. Okey, bukan pada anggota seksual dan sentuhan untuk memeriksa kesihatan. Membuatkan kamu berasa selesa dan selamat. Sebab apa kamu rasa selesa dan selamat? Sebab waktu kamu sakit, doktor tugas dia untuk merawat kamu. Jadi apabila kamu jumpa doktor, kamu rasa macam lega kan? Itu adalah maksudnya. Itu bermaksud sentuhan itu adalah sentuhan selamat.
Okey, jelas. Nampak perbezaan dia. Okey, walaupun ni sama jantina, tetapi kita lihat pada muka dia, pada bahagian tubuh badan yang disentuh. Jelas? Okey, sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Okey, dekat gambar yang ketiga ni cerita dia macam ni. Kita bayangkan perempuan ini nama dia Aminah. Aminah sedang dipegang oleh seorang lelaki dewasa. Dia rasanya dia tidak kenal. Ataupun kalau dia kenal pun mungkin dia tidak dapat. Sebab itulah kamu lihat pada muka dia seperti kenapa dia pegang badan aku ni kan? Siap pegang bahu, pegang tangan. Mungkin situasi ni adalah situasi mengambil kesempatan. Lelaki ni mengambil kesempatan terhadap Aminah. Tengok dia sentuh ini. Jadi sentuhan ini adalah sentuhan selamat ataupun tidak? Kalau lihat kepada muka dia ni. Okey, kalau muka macam ni, ini bermaksud muka yang keliru ataupun sedih ataupun marah. Okey, jadi ini adalah sentuhan tidak selamat. Kemungkinan besar lelaki ini mempunyai niat yang tidak baik terhadap Aminah. Okey, sebab itulah tengok lampu isyarat pun berwarna merah. Sentuhan tidak selamat. Okey, kita lihat gambar yang seterusnya. Gambar yang keempat. Ibu memandikan anak ataupun kakak memandikan adik. Okey, jadi sentuhan ni selamat ataupun tidak? Selamat. Okey, sebab tu dia berwarna hijau. Jelas? Okey, kita laju sikit. Kemudian kita pergi kepada gambar yang kelima. Gambar yang kelima ni berlaku di dalam LRT ataupun kereta api. Okey. Budak perempuan ni duduk di tengah-tengah lelaki dewasa ni. Dan lelaki tu, dia seakan-akan menghimpit. Tahu menghimpit? Dia nak kepit budak perempuan tu dekat tengah-tengah. Jadi muka budak perempuan ni, muka seronok ke, sedih ke ataupun takut? Muka macam muka tidak seronok kan. Kena tolak-tolak macam tu. Jadi ini adalah sentuhan tidak selesa. Sebab dia tak pegang lagi bahagian tubuh badan yang lain. Kalau lelaki dewasa ni, dia dah mula pegang tangan ke kaki perempuan ni, itu akan jadi sentuhan tidak selamat. Jadi murid-murid perlulah elakkan situasi yang seperti ini. Kalau dah rasa tak selesa, murid-murid boleh terus bangun dan pergi ke tempat lain. Okey, sebab itulah dia berwarna kuning, lampu traffic light ni. Okey, lampu isyarat ni, sentuhan tidak selesa. Dan akhir sekali, kita lihat kepada gambar nombor 6. Okey, situasi di dalam bas. Ini situasi di dalam bas ataupun dalam kereta api, LRT. Okey, dia berdiri. Sama juga macam situasi pada gambar yang kelima ni. Okey, dia sedang berdiri, tiba-tiba ada lelaki dekat belakang tu cuba untuk rapat-rapat dengan dia. Tolak badan murid perempuan ni, budak perempuan ni dengan badan dia. Jadi, itu sentuhan selamat ataupun tidak? Ataupun tidak selesa? Ia adalah sentuhan tidak selesa. Jelas? Sebab tangan dia, walaupun dia tak menggunakan tangan dia pegang pada atas tu. Tapi badan tu nak rapat-rapat dengan budak perempuan tu. Kalau murid-murid lihat pada muka budak perempuan ni pun dah tahu. Dia rasa macam, mungkin nak jatuh ataupun mungkin dia macam, kenapa dia tolak aku ni? Muka macam keliru kan? Okay, itu adalah contoh sentuhan tidak selesa. Tengok lampu isyarat berwarna kuning, oranye tu. Okay. Jelas? Okay, jadi kita telah pun melakukan perbincangan terhadap ke-6 gambar tersebut. Jadi, saya harap murid-murid faham dengan penjelasan kenapa setiap gambar ini, kenapa dia merupakan sentuhan selamat, sentuhan tidak selesa ataupun sentuhan tidak selamat. Jadi, sebelum kita tamat pembelajaran pada hari ini, murid-murid, kita akan bincangkan dulu. Apa yang akan kita murid-murid kena buat sekiranya murid-murid berada dalam situasi sentuhan tidak selamat ataupun sentuhan tidak selesa. Okey, yang pertama, murid-murid perlulah berkata tidak dan lepaskan diri murid-murid, larikan diri. Okey, kalau macam orang tu dia tolak-tolak badan kamu, kamu bergeraklah daripada tempat tu, larikan diri kamu. Ataupun kata tidak ataupun
tak nak, berhenti. Murid-murid perlulah bertindak seperti itu. Kalau murid-murid tidak bertindak, itu bermaksud murid-murid merelakan diri murid-murid menjadi mangsa kepada pelaku dia, kepada orang yang buat dia. Okey. Tengok pada gambar kat bawah ni. Dia kata tolong, tolong. Jerit minta tolong. Jangan lupa. Kalau kamu berada dalam situasi tidak selamat ataupun tidak selesa, kamu perlulah bertindak meminta pertolongan daripada orang lain. Jerit kuat-kuat. Tolong, tolong. Ataupun bagi tahu kat dia, berhenti. Kalau dia buat juga, larilah. Lari daripada situasi tersebut. Yang kedua, murid perlulah laporkan kepada ibu bapa, guru ataupun polis. Supaya ibu bapa, guru ataupun polis bolehlah mengambil tindakan terhadap orang yang cuba mengambil kesempatan kepada murid-murid. Jelas? Okey, itu saja penerangan untuk pembelajaran pada hari ini berkaitan sentuhan selamat, sentuhan tidak selesa dan sentuhan tidak selamat. Jadi, murid-murid, pastikan keadaan anda sentiasa selamat. Jika berada dalam satu keadaan yang mencurigakan, murid-murid perlulah berfikir dahulu, selamat atau tidak. Okey, jelas? Okey, saya harap penerangan saya pada sesi pembelajaran pada hari ini dapat memberikan murid-murid info yang berguna. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe sekiranya video ini bermanfaat untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang.